Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan isu integriti dalam urus tadbir pengurusan peperiksaan. Hal ini adalah untuk melengkapkan kerja khusus bagi pentaksiran dalam pendidikan Islam sekolah rendah. Sebelum memulakan pembentangan, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya iaitu Nur Farah Wahidah binti Arifin. Angka giliran 202214242054 merupakan pelajar PDPP daripada Kampus Perempuan Melayu Melaka. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh berkaitan dengan isu integriti, saya akan menerangkan apa maksud integriti. Integriti adalah berasal daripada perkataan Latin iaitu integer yang bermaksud menyeluruh, sempurna dan kesatuan yang teguh. Istilah integriti ini boleh diklasifikasikan kepada 4 perspektif iaitu ketekalan nilai peribadi, komitmen terhadap nilai peribadi, komitmen terhadap komuniti dan komitmen terhadap nilai-nilai murni. Bagi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, integriti bermaksud kejujuran, keutuhan, ketulusan dan kesempurnaan. Secara umumnya, integriti ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu dan juga organisasi. Jadinya, integriti ini merangkumi dari segi etika seseorang individu di dalam sesuatu profession. Manakala, tadbir urus pula ialah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh golongan yang mempunyai kuasa, iaitu yang terdiri daripada pelbagai peringkat pengurusan bertujuan untuk mencapai kecemerlangan, kecekapan, persamaan, penglibatan yang menyeluruh, ketelusan dan accountability dalam pengurusan pentadbiran. Manakala tadbir urus yang baik pula ialah satu terma yang dapat digunakan untuk menerangkan tentang sebuah kerajaan yang dinamik, bertujuan untuk memenuhi keperluan pelbagai pihak. Pentadbiran awam juga sentiasa berubah seiring dengan masa dan perubahan global. Isu integriti yang pertama adalah saya ingin membincangkan tentang kebocoran kertas peperiksaan awam. Bagi seorang pelajar, setiap tahun akan belajar dan juga menimba ilmu daripada guru, dan setiap tahun juga akan melalui satu proses peperiksaan ataupun pentaksiran yang merupakan untuk menguji tahap penguasaan ilmu seseorang pelajar yang telah dipelajari. Dalam peperiksaan tersebut terjadi juga beberapa kali kebocoran kertas peperiksaan. Antaranya ialah pada tahun 2014, kebocoran kertas soalan UPSR bagi subjek sains dan juga bahasa Inggeris. Pada tahun 2020 pula, kebocoran kertas soalan SPM bagi subjek sejarah. Terdapat pelbagai punca kebocoran kertas soalan. Antaranya ialah sikap khianat, tidak telus dan tidak bertanggungjawab dengan apa yang dijaga. Hal ini berlaku di mana individu yang bertanggungjawab menjaga kertas tersebut berlaku khianat, iaitu tidak telus dengan membocorkan rahsia daripada kertas soalan tersebut. Seterusnya ialah faktor upah dan rasuah serta tidak berintegriti antara punca berlakunya kebocoran soalan peperiksaan. Hal ini kerana terdapat sesetengah individu yang menggunakan kesempatan terhadap orang lain dengan memberikan upah atau rasuah kepada mereka supaya mereka dapat membocorkan kertas soalan tersebut. Selain itu juga, terdapat juga sesetengah individu yang ingin mencapai kejayaan dengan jalan yang mudah, iaitu dengan membocorkan kertas soalan bagi meningkatkan prestasi sekolah ataupun mengekalkan prestasi sekolah mereka. Hal ini tidak patut kerana ianya akan memburukkan lagi keadaan. Langkah-langkah untuk mengatasi soalan peperiksaan yang bocor antaranya ialah kesedaran diri dan masyarakat tentang kesan buruk jika didapati bersubahat dan terlibat dengan kebocoran soalan peperiksaan awam. Hal ini dapat kita lihat di mana individu yang terlibat dengan
isu bersubahat ini akan didakwa mengikut undang-undang di Malaysia. Selain itu juga memberi kesan kepada pelajar-pelajar kerana pelajar-pelajar tersebut akan mengulangi peperiksaan lagi sekali hal kerana kebocoran kertas soalan peperiksaan. Okey, yang kedua pula ialah penubuhan satu jawatankuasa untuk mengenal pasti kelemahan dan ruang-ruang ketirisan pengurusan dan pengendalian kertas peperiksaan yang boleh dimanipulasi oleh mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, penubuhan jawatankuasa ini boleh diambil berat oleh pihak atasan kerana ini penting bagi melancarkan lagi proses pengurusan berkaitan dengan soalan-soalan kertas peperiksaan. Okey, yang ketiga pula ialah mengetatkan lagi semua aspek keselamatan di setiap peringkat pengurusan dan pengendalian peperiksaan awam. Okey, antaranya boleh juga dengan memperbanyakkan lagi pemasangan kamera litar tertutup atau CCTV di semua bilik kebal di seluruh negara. Hal ini adalah sebagai salah satu langkah penambahbaikan pemantauan dan keselamatan soalan peperiksaan. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan integriti guru dalam melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS. Okey, pentaksiran ialah satu proses bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid serta keberkesanan PDP dalam pembentukan modal insan murid. Okey, PBS ini merupakan suatu pentaksiran yang wajib bagi KSSR, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah, dan juga KSSSM, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Menengah. Ia menjadi satu tanggungjawab setiap guru dalam melaksanakan atau tidak dasar yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Pentaksiran ini juga memberi maklumat mengenai perkembangan murid kepada guru, ibu bapa dan murid itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, pentaksiran mempunyai dua, iaitu formatif dan juga sumatif, di mana pentaksiran berbentuk formatif ini biasanya berlaku sewaktu dalam proses PDP seperti lembaran kerja, kuis atau hasil pemerhatian yang telah dibuat guru terhadap murid. Bagi pentaksiran sumatif pula biasanya berlaku mengikut semester. Ianya berlaku bila sesudahnya sesuatu subjek mengikut semester. Contohnya bidang tersebut telah habis dibelajar, maka pelajar tersebut akan menduduki ujian secara sumatif. Terdapat beberapa isu yang terjadi sewaktu melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu yang pertama ialah keesahan dan kebolehpercayaan dalam ujian yang diragui. Hal ini terjadi kerana soalan KPAT yang dikeluarkan adalah tidak mengikut aras pemikiran pelajar. Terdapat soalan KPAT yang dikeluarkan berada di tahap yang terlalu sukar mengikut pemikiran murid. Hal ini menyukarkan murid untuk menjawab soalan tersebut. Selain itu juga, guru yang menilai pelajar, terdapat beberapa guru yang menilai pelajar berdasarkan tajuk yang belum diajar kepada pelajar. Hal ini dapat kita lihat sebagai contoh sewaktu ujian penggal, di mana terdapat segelintir guru yang yang belum menghabiskan tajuk bagi peperiksaan penggal telah menyukarkan murid yang menjawab soalan tersebut kerana murid menjawab dalam keadaan mereka belum belajar lagi tajuk tersebut. Hal ini tidak sepatutnya berlaku di kalangan guru. Seterusnya ialah terdapat sikap segelintir guru yang memberikan markah atau tahap penguasaan TP kepada pelajar tanpa berlandaskan pentaksiran. Sebagai contoh, dapat kita lihat ada beberapa orang guru yang memberi markah tanpa melaksanakan pentaksiran.
Bagi pendapat saya, perkara ini adalah tidak wajar kerana kita sebagai seorang guru perlu melaksanakan pentaksiran untuk menilai tahap pencapaian setiap murid yang kita ajari. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi meningkatkan lagi integriti guru dalam pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS. Yang pertama ialah guru perlu memiliki, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai, norma dan etika perkhidmatan yang cemerlang. Sebagai seorang guru, mereka perlu sedar dan faham bahawa tanggungjawab dan juga amanah mereka terhadap murid-murid adalah mendidik mereka sehingga berjaya. Yang kedua pula ialah guru perlu diberikan pendedahan dan latihan dalam perkhidmatan mengenai pentaksiran berasaskan sekolah dan juga integriti dalam perkhidmatan. Perkara ini perlu diambil berat terutamanya di kalangan guru-guru baru. Kebanyakan guru-guru baru masih lagi kurang mahir berkaitan dengan cara melaksanakan pentaksiran berasaskan sekolah yang betul. Oleh itu, pihak sekolah perlu mengadakan beberapa program yang boleh memberi pendedahan kepada guru-guru baru mengenai PBS dan juga integriti dalam perkhidmatan. Yang ketiga pula ialah semua guru perlu mempunyai kesedaran terhadap kepentingan integriti sebagai suatu budaya hidup. Isu yang ketiga pula ialah berkaitan dengan tahap integriti guru dalam pelaksanaan PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah. Antara puncanya berlaku isu integriti dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah adalah daripada tekanan pihak atasan, iaitu tekanan daripada pihak pentadbir sekolah, PPD, JPN maupun KPM. Tekanan yang diterima oleh guru-guru adalah perlu menyediakan satu justifikasi bagi setiap murid yang belum mencapai tahap penguasaan minimum. Selain itu juga, guru-guru juga perlu memberi langkah intervensi, menerangkan juga langkah intervensi yang boleh dilaksanakan bagi memastikan murid tersebut mencapai tahap penguasaan minimum. Tekanan yang diterima oleh guru tersebut telah mengakibatkan berlakunya penipuan data pentaksiran di mana guru terpaksa memberikan tahap penguasaan yang tidak sepatutnya kepada murid. Selain itu, terdapat segelintir guru yang mengambil jalan mudah dengan memberikan semua murid pada tahap penguasaan minimum atau lebih tinggi. Hal ini telah mendatangkan kesan buruk kepada murid yang betul-betul lemah dalam pelajaran dan juga akan mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang pendidik. Di mana perkara ini juga berlaku di kalangan guru sebab ada di kalangan mereka yang mengambil jalan mudah, iaitu murid tersebut tidak menguasai, tetapi mereka meletakkan tahap penguasaan murid tersebut pada tahap 3, iaitu penguasaan minima, kerana mereka tidak mahu memberi justifikasi ataupun bersoal jawab dengan pihak pentadbiran kerana murid tersebut tidak menguasai dalam sesuatu pelajaran. Okey, terdapat beberapa cara dalam mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama ialah berpegang teguh pada amanah yang diberi, iaitu sebagai seorang guru mestilah amanah dengan tanggungjawab mereka sebagai seorang guru, iaitu mendidik murid sehingga berjaya. Yang kedua ialah menjadikan murid sebagai keutamaan. Sebagai guru perlu menjadikan murid sebagai keutamaan dalam pembelajaran kerana murid tanpa murid ini siapalah guru. Yang ketiga ialah membuang sikap pentingkan diri sendiri di kalangan guru. Yang keempat pula ialah jujur dan telus dalam melaksanakan pentaksiran. Sebagai seorang guru yang baik perlu melaksanakan pentaksiran dengan telus dan amanah tanpa melibatkan apa-apa sejenis bias dan juga emosi dalam memberi penilaian di kalangan murid.
Sebagai penutup, marilah kita menghayati hadis daripada riwayat Bukhari iaitu berkaitan tanda-tanda munafik. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi thalathun iza haddatha kazaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza utumina khana. Daripada Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tanda munafik ada 3. Jika berbicara, dia dusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanah, dia hianati. Sikap integriti ini perlu dijaga oleh setiap seorang guru. Hal ini kerana guru-guru perlu melaksanakan amanah yang telah diberi, iaitu mendidik murid-murid. Apabila diberi amanah, sebagai seorang guru tidak perlu ia khianati kerana perbuatan khianat itu tidak menjaga amanah, perlu dijauhi dan dibuang daripada diri seorang guru. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.